Selain Imam Ahmad, Imam Ibn Katsir bawa satu lagi riwayat daripada Asy-Syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur periwayatan yang sama. Daripada Umarah bin Qa'qa', daripada Abu Zur'ah, daripada Abu Hurairah. Rasulullah kata apa? Bukhari Muslim, hadis sahih. Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan falyakhluqu syu'airatan. Sama juga lebih kurang makna dia, siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan falyakhluqu zarrah. Zarrah juga. Satu lagi syu'airatan. Syu'airah, belajar ilmu saraf, tasrif ni atas wazan apa? Wazan tasghir kan? Tasghir. Benda tu sebenarnya syair. Syair tu satu biji gandum. Bila syu'airatan, biji gandum hak paling kecil. Cuba try buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dha'ufat talibu wal matlub. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Hak penyembah tu pun lemah, yang disembah tu pun lemah. Tapi dalam bab ini ada dua khilaf, perbahasan daripada ulama, apakah maksud at-talib, apakah maksud al-matlub. Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata at-talib tu berhala, wal matlub tu lalat. At-talib berhala, wal matlub lalat. Dan ini jugalah pandangan dan pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tokoh tafsir period mutaqaddimin yang kita sebut Imam Tabari itu. Tafsir Tabari, dia juga mengambil pegangan Ibnu Abbas atas dasar condition zahir ayat tu, konteks ayat tu. Tetapi Imam As-Suddi dan imam-imam yang lain mengatakan at-talib tu merujuk kepada penyembah berhala, wal matlub tu merujuk kepada berhala yang disembah. Dan inilah kaul jumhur ulama. Penyembah dan yang disembah dua-dua amat lemah sekali. Baik. At-talib Allah gunakan, wal matlub. Indahnya seni bahasa Al-Quran ni, walaupun at-talib wal matlub, tapi terjemahan dia penyembah dan yang disembah. Kalau kita nak bagi dekat dengan bahasa Arab, patut kena guna kalimah al-abid wal ma'bud. Kan kalau kita kata abid apa dia? Penyembah, wal ma'bud yang disembah. Tapi Allah guna at-talib. Indahnya at-talib apa maksud dia? Kita selalu sebut talibul ilmi. Talibul ilmi apa maksud dia? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu, pelajar. Talib dalam bahasa Arab, penuntut. Orang yang menuntut, orang yang meminta. Tengok indahnya seni bahasa Al-Quran. Allah guna talib kepada penyembah tadi. Termasuk kita semua sebenarnya. Unsur yang Allah jadikan kita sebagai manusia ni ada sifat kekurangan dan kelemahan dia. Bila manusia ciptaan Allah ni dia sedar diri dia ni kurang, dia ni lemah, jadi dia perlu ada sifat menuntut sesuatu, meminta sesuatu daripada zat yang lebih agung daripada dia. Faham maksud tu? Jadi contoh kita kata, kita ni adalah manusia yang bersifat fakir dan miskin. Fakir tu kelemahan dan kekurangan, miskin pun kelemahan dan kekurangan. Bila itu sifat kita, maka kita ni suka nak menuntut ataupun meminta daripada zat yang maha kaya. Bila kita ni selalu sakit kepala, sakit badan, selalu sakit-sakit, itu sifat kelemahan dan kekurangan, maka kita akan meminta kepada zat yang maha menyembuhkan. Kalau kita ni selalu ada kesempitan hidup, kita akan minta dan menuntut kepada zat yang maha luas pemberian rezekinya. Kalau kita ni maha jahil, maha tak tahu apa, kita akan minta kepada yang lebih maha berilmu, maha alim. Jadi itulah sifat dan kekurangan manusia. Siapa-siapa pun dia akan bersifat at-talib.
Dia akan menuntut sesuatu, minta sesuatu daripada yang lebih hebat, lebih besar dan lebih agung daripada dia. Hak ni yang jadi masalahnya, dia pergi minta dengan siapa? Sepatutnya kita minta dengan hak tadilah, hak lebih. Yang jadi masalahnya, Allah kata amat lemah jugalah yang disembah tu, yang dituntut tu. Tolonglah bagi aku macam ni. Dia minta depan kawan tu. Tolonglah aku hak sakit jadi sihat, hak miskin jadi kaya, hak jahil jadi alim. Dia bukan minta kat Allah, dia pergi minta depan patung berhala. Patung tu pula tak boleh nak buat apa. Jadi dua-dua lemah. Hak at-talib pun lemah, yang dituntut tu pun lemah. Faham betul-betul? Okey. Pasal apa yang jadi lagu ni? Mereka ada yang akan gunakan hujah macam ni, contoh. Kalau nak kata hak lemah tu berhala, bolehlah, kami tak lemah. Contoh sekurang-kurang dia akan guna benda tadi. Kalau lalat mari kat berhala, lalat tak boleh nak buat apa, lemah sungguh. Tapi kalau kami sekurang-kurang, tangan kami ni boleh bergerak. Halau lalat tu, hambat lalat tu, kejar lalat tu, dan tak dan suku kira. Hang bercakap masa Allah bagi segala-galanya pada hang. Cuba bayangkan kalau Allah tarik nikmat tersebut, ditimpa jatuh sakit yang teruk, kepala tak boleh nak angkat, tangan tak boleh nak angkat, kaki tak boleh nak angkat, mulut tak boleh nak buka, nak makan pun tangan nak angkat tak boleh. Siapa yang tolong suap? Isteri kita yang tolong suap. Waktu tu kalau mari lalat agak-agak, tadi duk menyembang lah masa sihat, masa segak tu. Kalau Allah tarik nikmat tu, mari lalat pun hang tak boleh nak halau. Pasal apa yang jadi bercakap macam ni? Ma qadarullah haqqa qadrih. Kerana sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Tak tahu tentang Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Sebab itulah kita ni ilmu pertama fardu ain bab akidah, bab tauhid. Nak suruh kenal Allah sungguh-sungguh pada nama dia, pada sifat dia, pada perbuatan dia. Takut jadi benda-benda macam ni lah. Ni benda hak lekeh dan mudah. Hak lekeh dan mudah. Kenapa? Menggunakan akal ni bukan pada jalan yang sebenar, pi sembah berhala-berhala yang kamu sendiri ciptakan. Kalau secara logik lah suruh kamu fikir, kamu sembah benda ni datang daripada mana? Siapa buat dia? Akulah yang buat. Tak kebodoh ke kamu? Kamu buat dia, kamu ukir dia, kamu create dia, kamu pi sembah. Patut nak bagi lebih hebat, lebih tu, kamu yang kena sembah. Maksudnya, biar kalau lagu ni hebat lah, walaupun tu pun salah. Contoh, aku buat berhala banyak-banyak, aku bukan nak sembah, tapi aku nak suruh berhala aku buat ni, sembah aku. Tu lagi hebat sikit. Orang lain, dia buat berhala, dia sembah aku. Dah, aku nak suruh berhala ni, sembah aku. Patut lagu tu lagi hebat, walaupun ni pun salah. Nak hebatnya. Tapi kita pi sembah dia tu, aduh. Tak tahulah nak kata ni lah, orang tua kata otak duduk di kepala lutut ni kan. Otak tak duduk sini, duduk di kepala lutut. Ni lah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Baik. Sebelum kita berakhir isyaratkan, saya nak bawa satu benda. Saya terjumpa satu kitab lama, dah beli cuma duk belik-belik dalam rak tu, terjumpa satu kitab. Kitab tu adalah karangan Asy-Syahid Sayyid Qutb. Kenapa Asy-Syahid kat depan tu? Sebab dia mati di tali gantung di bawah pemerintahan kerajaan Mesir pada masa tu. Jadi Syahid Qutb ni dia ada kitab apa? Dia ada kitab tafsir dia yang tak kurang hebat, yang banyak ni bertebaran di pasaran bukan saja negara kita dan seluruh dunia. Tafsir dia ialah tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan cahaya Al-Quran. Jadi dia ada tulis satu buku, tajuk dia Taswirul Fanni fil Islam. Taswirul Fanni fil Quran. Maaf, salah. Taswirul Fanni, apa maksud dia? Gambaran kreativiti dan seni dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuan dia tulis buku ni ialah sebagai buku bantu untuk memahamkan kitab tafsir dia tu. Sebab dia orang sastrawan. Biasa kalau sastrawan menulis dan mengarang buku ni, kita kena berhati-hati. Istilah-istilah yang dia guna pun jenis bombastik, yang ayat tinggi-tinggi. Tapi kalau kita nak baca tu kurang memahami, dia buat satu buku tu,
sebagai buku bantu nak memahami tafsir fi zilalil Quran dia. Jadi apakah gambaran seni dan kreativiti? Macam ni dia sebut. Antara manhaj dan metod kita ni nak fahami Al-Quran, dia sama macam mukjizat. Macam mukjizat, ada mukjizat maknawi, ada mukjizat hissi. Mukjizat maknawi ni, maksud maknawi ni benda-benda yang hanya boleh ditangkap oleh benda-benda yang kita anggap abstrak. Akal saja mampu cerna, jiwa saja, hati saja, perasaan saja. Kalau yang hissi ni, yang panca indera kita yang 5 ni yang boleh tangkap. Contoh mukjizat maknawi macam Quran lah. Macam Quran. Kalau mukjizat hissi ni, yang kita boleh tengok, yang pernah berlaku kepada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah belah bulan, mata kita tengok. Keluar air daripada jari Rasulullah, mata kita boleh tengok. Tu mukjizat hissi. Mukjizat maknawi macam Quran kekal sampai hari kiamat. Mukjizat hissi, dia akan pergi bersama kewafatan Rasulullah. Jadi dengan kata lain, lepas Rasulullah wafat, tak akan ada lagi mukjizat macam tu. Sebab apa? Tak ada orang boleh buat dah, kecuali Rasulullah. Baik, begitu juga manhaj dan metod kita nak faham Al-Quran, ada bentuk maknawi, ada bentuk hissi. Bentuk maknawi, bila kita baca, hayati dan tadabbur ayat Quran, dia bawa masuk pada akal. Dia bawa masuk pada jiwa, hati dan perasaan, supaya kita memahami ayat tu. Kita baca. Faham. Tu isi. Taswirul fanni tadi, dia ajak kita mengukuhkan kefahaman dengan cara, tu maknawi, dengan cara hisi. Hisi ni gambaran. Gambaran macam mana? Macam yang Allah cerita tadi, kita boleh faham tak guna akal kita? Kita boleh faham kan perumpamaan tu? Allah kata, suruh berhala tadi buat lalat. Kalau mereka tak mampu berimpun ramai-ramai, buat lalat. Juga tak boleh. Kalau lalat tu, kita boleh faham benda tu dengan mudah. Tapi pengukuhan pada makna hisi tadi, supaya benda tu dibawa dalam akal dan diri kita, lalu kita screen dan imajinasikan benda tu, dia lagi mengukuhkan kefahaman. Macam saya analogikan kita dan TV kita. TV kita ada skrin. Belakang skrin tu ada wire. Wire tu kena cucuk kat mana? Baru keluar gambar dalam skrin. Dia kena cucuk kat dinding. Bila kita cucuk kat dinding, bayangkan yang masuk tu adalah arus-arus elektrik yang saya analogikan ayat-ayat Quran tadi. Kita duk punch ayat Quran tu masuk. Bila ayat Quran tu masuk, dia akan keluar pada skrin. Tadi kita faham dengan akal. Jadi ni gambaran skrin. Manhaj ni mengajak kita buat imajinasi. Kita bayangkan sendiri. Kita bayangkan ada satu kelompok manusia dalam skrin kita ni, dalam imajinasi kata. Ada kuil ke, rumah ibadat ke, ada 3 patung berhala. Dan ada 3 orang ke 4 orang duk sembah berhala ni. Tiba-tiba mari lalat. Dia suruh bayangkan benda tu. Kita pun bayang. Tiba-tiba mari lalat. Kemudian, berhala tu tak boleh nak buat apa. Duk kat hidung pun tak boleh nak buat apa. Duk kat mata tak boleh nak buat apa. Apa yang Allah misalkan tadi, kita gambarkan, kita screenkan, kita imajinasikan. Agak-agak, bila kita bayang macam tu, apa yang reaction pada wajah kita? Mungkin kita tergelak seorang tak? Dengan kelucuan dan ketidakwarasan akal mereka. Mungkin kita tersenyum sini, ada bodohnya di mana otak dia. Ini lebih mengukuhkan lagi. Kita dah faham, kita buat pula benda tu, dia lagi mengukuhkan kefahaman kita tentang ayat-ayat Allah. Boleh faham tak maksud saya tu? Benda ni ialah salah satu cara kita nak menguatkan hafalan dan ingatan. Tapi dia ada teknik dia lah. Contohlah macam kita nak bercerita tentang sejarah perang Nabi. Kalau orang boleh buat teknik imajinasi ni, dia dah sediakan satu medan perang depan dia tu. Ni ada gunung ke, ni ada gunung. Ni Rasulullah dengan sahabat dia. Rasulullah duduk tengah, contoh siapa jadi komander sayap kiri, nama apa. Komander sayap kanan, nama apa. Hak duduk pemanah atas bukit, nama apa. Hak musuh ketua dia apa. Ketua belah kiri apa, ketua belah. Jadi kita boleh nampak dah benda tu. Kita dah letak dah, kita dah setting. Jadi kita bila cerita, kita ambil je gambaran tadi. Salah satu teknik. Tak semua orang mampu dan boleh buat teknik ni. Dia perlukan latihan. Jadi saya tak katakan yang ni muktamad dan absolut terbaik. Setiap orang ada keistimewaan, gunalah keistimewaan tersebut untuk mereka hafal atau ingat sesuatu. Saya cuma sebut salah satu je tadi. Boleh faham ni? Boleh faham. Bila boleh faham, boleh berhentilah. Itulah standard kita tak? Cukuplah.
Kita nak solat isyak, saya pun lencur ni daripada basah jeruk ni. Oh, Kelantan cakap basah jeruk ni, duduk bawah aircon kira kering balik. Oh, hebatlah tu. Boleh berhenti apa Jaafar? Okey, insya-Allah sama-sama kita ambil perhatian, ambil ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan dua ayat daripada surah Al-Hajj 73 dan 74 tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk yang benar dan jalan kefahaman yang terbaik berkaitan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.